kita hantar produk tu untuk lab test ke Sirim, tested by Sirim. Apabila tested by Sirim, automatik ia layak untuk dipasarkan ke luar negara. Contohnya di sini adalah ada seorang lecturer daripada College Komuniti Pasir Salak, Dr. Razwan. Dia buat produk untuk yang boleh save minyak. Jadi saya cakap ada macam mana nak tahu benda ni proven adalah buat dia housing produk tu, kemudian hantar ke Sirim. Bila Sirim test proven boleh jimat minyak 30%, benda tu memang orang. Ini dia. Tuan-tuan, kita fasiliti kita tak ada halal lagi tak? Betul tak? Dan kita nak buktikan bahawa produk anak kita ni hebat. Tapi apa bukti dia? Apa certification? Nak cerita tepung ni dia adun dengan penuh kasih sayang, orang tak beli. Betul tak? Jadi ini yang cakap dia. Jadi untuk produk student saya yang saya buat, saya hantar ke K-Biocorp. Kemudian saya buat dia punya material safety data sheet. Material safety data sheet hanya akan kita boleh buat apabila kita ada lab test. Itu dia. Sekiranya produk-produk yang dihasilkan tidak ada benda-benda macam ni, ia tidak boleh dipasarkan secara pencitraan. Ini dia punya kunci. Okay, next. Tuan-tuan dan puan, rahsia kelima, pembungkusan ataupun packaging and label. Penelua produk sebenarnya fokus kepada teknik packaging dan labeling produk. Macam mana nak bagi nampak wow, kualiti kita boleh improve kemudian, dan kita fokus kepada peruncitan. Okey, jadi saya boleh pas nak tengok. Ini adalah teknik packaging untuk kek ataupun barang makan yang halal certified. Sebab apa? Kita boleh tiru walaupun tak ada halal lagi. Sebab apa? Apabila produk tersebut nak dapat pensijilan halal, jenis packaging dan design kena hantar kat JAKIM dulu. Dia lulus baru kita boleh print. Jadi tuan-tuan puan bayangkan, simple. Dan kita mampu buat ni di institusi kita, tahu tak? Kek plastik masuk dalam ni. Dan dia nampak eksklusif dan orang beli. Terlepas. Yang ini adalah contoh kotak perfume yang saya buat untuk sebuah syarikat daripada Pontian Johor. Tapi dia tak jual di Malaysia. Dia jual di Singapura. Berapa banyak beza saya tak tahu. Tapi saya membantu menyumbangkan kepada apa yang ada. Okey. Yang ini tuan-tuan dan puan, contoh botol-botol. Kita ada KK Langkawi yang boleh dapatkan minyak gamat. Tuan-tuan dan puan, minyak gamat tu bila dia masuk dalam ni, dia tak jadi RM10 dah. Dia jadi RM40. Betul Ustaz? Kita tolong anak murid kita. Botol ini kita beli direct daripada Kelang. Jadi betul-betul unit usahawanan kita bila dalam kita punya portfolio saya berkongsi, saya pun tak pandai. Kita mesti buat networking dengan Kelang direct. Dan kita kena tahu apa benda yang kita nak. Saya nak ambil ini botol sikit, tapi margin harga cantik. Support sama saya bos. Mau tolong student? Ya cikgu, boleh lah cikgu. Support sama saya. Okey. Jadi ambil botol ini, contohnya, walaupun volume kecil tapi dapat harga cantik. Dan kalau kita buka satu akaun Polisi Zon Utara dengan Kelang botol, kita boleh ambil macam-macam botol pada kuantiti yang kecil tapi harga dia cantik. Baru kita boleh pakai guna sambung, betul tak? Jadi produk-produk KK Polisi Zon Utara kita jual pada Zon Tengah. Ya. Kita lahirkan peniaga. Polisi Zon Tengah, Zon Timur perlukan produk. Zon Utara lah yang siapkan. Jadi sebelum mereka buat untung, anak-anak kita dah untung kan? Jadi latih anak-anak kita menjadi pembekal. Jangan latih jadi penjual. Peniaga tak boleh bertahan lama. Pembekal je ni. Yang saya dah buat dulu masa di Politeknik Umpama, bila ada booth jualan, anak-anak murid saya tak niaga. Dia pergi tanya dekat kumpulan-kumpulan student, nak niaga apa? Nak niaga buah? Buah, coklat. Plastik ada? Coklat ada? Semua barang tak apa, kita supply. So student tu bayar je. Jadi sebelum dia orang niaga, anak-anak murid saya dah buat untung. Itu dia. Dan student saya semua nak buka ni, Sam Leader Farid, dia buat sos char kway teow madu.
lagi ada IPT yang nak buat jualan, student nak buat char kway teow, Farid akan supply daripada kway teow sampai ke plastik. Contoh Yusas buat open day, dia pun nak buat jualan macam-macam. Jadi kita cakap, jual char kway teow sedap, sos ni senang nak pakai, boleh lah. Farid supply, hantar dengan puyuk-puyuk, tak ada tong gas, apa kita hantar, bayar je. Jadi kat situ student-student kita pun dia seronok. Sebab apa? Dia tak perlu macam cakap banyak kan, nak jual pinggan, nak makan char kway teow, nak berapa bajet? Bajet RM2,000 je. Ya Allah, banyaknya. Ni dia bajet. Sebab anak-anak murid kita dia tak pandai skrip. Jadi kita suruh dia ada skrip yang bukan-bukan kan, berpantun sana sini, susah dia, akhirnya dia fed up. Okey, sistem pencitraan, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada Politeknik Roma, ada diploma pencitraan. Kita belajar daripada situ. Sebab sistem pencitraan ni sebenarnya memang sangat-sangat power. Iaitu di antara modul yang saya buat, bisnes tanpa jualan. Tak payah ada budak-budak anak-anak kita ni meniaga, nak meyakinkan orang. Dia pun tak pandai. Kadang-kadang dia punya penampilan pun nampak macam seleki benar. Jadi orang tak confident. Tapi kalau dia bawa barang tu banyak-banyak, dia supply, orang percaya lah. Okey, sistem peruncitan sangat penting dan saya akan share macam mana sistem peruncitan yang paling simple yang dah pakai, saya pakai jadi. Next please. Okey. Bila anak-anak kita buat produk, untung minimum mestilah 30%. Apa-apa saja yang untung kurang daripada 30% dia anggap rugi. Sebabnya dia tak akan dapat cover overhead. Kemudian kalau dia nak jual secara borong, keuntungan tu bolehlah paling rendah 20%. Bagi jualan borong yang melebihi 2,500 unit. 2,500 unit ni kalau skala betul. Untuk penjualan buncit dan borong, kita bermain dengan CFA 25. Sebab dia lengkap 25, 25, 25, 25 jadi 100. Jadi minimum borong 25 paket. Minimum borong 250 paket. Dan macam mana kita nak sukat anak-anak kita ni punya bisnes, satu minggu dia mesti berjaya menjual 25 biji donat ataupun 50 biji donat. Barulah dia dikata buat bisnes. Kalau kurang, maksud dia tak buat bisnes. Jadi kita disukat dengan dia punya kuantiti jualan. Kemudian bila nak jual borong, bina struktur harga yang tepat dan bukan ikut skala harga. Cara dia adalah beli 10 unit, contohnya RM500. 20 unit, RM450. Kalau dia cakap 11 unit, tak nak. Saya tak jual 11 unit. You beli 20 tu. Macam tu yang industri buat. Kalau kata kita buat range macam statistik, 10 hingga 20 unit, RM500. 21 unit hingga 30 unit, RM450. Dia beli 21 biji je. Dah harga turun, rugi. Benda-benda ni betul-betul unik. Saya cadangkan pegang formula tu supaya anak-anak kita ni senang dia nak buat dia punya aktiviti bisnes dia. Okey. Okey, next. Ini adalah rahsia asas harga jualan. Yang ini semua orang pakai. Okey. Formula detail nanti kalau kita buat khusus barulah saya sharekan rahsia harga 4 lipat mata sepik, dia punya compounded pricing, macam mana harga kos RM2 boleh jadi RM35. Benda tu ikut 4 mazhab pun halal, dia dibenarkan. Macam ni kalau tengok ni rahsia asas harga jualan ni. Okey, kalau stokis dia mesti keuntungan 50%. Jadi tuan-tuan dan puan, siapa yang nak jadi stokis pada bisnes, kira kalau harga yang kita dapat tu diskaun 50%, bawa. Kalau tak, jangan. Agent keuntungan minimum mesti 30%. Dropship 20%. Ini dia punya pembahagian dia. So bila kita ada asas ni, baru kita boleh tambah atau kurangkan. Mini stokis adalah diskaun dia 40%. Ini adalah full skala penuh sistem peruncitan yang ada dalam pasaran. Okey, boleh tiru ni. Atas sekali apa tu? Atas sekali tu anda adalah peneluar. Bawah ada cawangan. Cawangan akan ambil volume banyak tu Haji dan dia berhak untuk dapat 60% diskaun.
Maksudnya kalau harga 100, Kalau harga 100 dia akan dapat RM40. kita tolak dia 40. Ya, tapi dia kena ambil volume yang besar. Jadi, by the time dia balik, student kita dah untung RM4,000 lah. Dah maksudnya 60%. 60% sekarang. 100 kita tolak dia 40 lah. Ya. Mana production berapa? Production, lepas ni saya nak tunjuk. Production, harga cost mesti dalam, kalau itu dia mesti dalam 25%. Maksudnya kalau 100, 20 juga, Ya, dia mesti harga dia RM25 harga kos. RM25. Ya. Kita buat air ni. Buat Ya. air ni RM25. Ya. Kita tolak dia harga RM40. Paling rendah. RM40 paling rendah. Tapi dia kena ambil volume. Okey. Dia kena ambil volume. Maknanya ni jadi RM25. Ya. Kita tolak dia RM40. Ya. Mana kita untung RM15 lah. Ya. Barulah kita By volume. barulah dia boleh cover semua kos overhead termasuk gaji usahawan. Dan gaji adakah dalam RM35 tu? Ya. Dah termasuk darah. Dah termasuk dah. Sebabnya untuk usahawan-usahawan anak-anak kita bergerak, kita tak boleh ikut teori produk harga kos RM4 tambah gaji semua ni memang insya-Allah gagal. Kita kena pakai sistem overhead. Senarai dan semua overhead termasuk gaji, tabung pengembangan bisnes dan juga simpanan. Jadi Dia promosi. ya, dia punya equilibrium point tu baru kita nampak untuk dapat bayar semua kos termasuk gaji kamu, duit installment kereta kamu, simpanan bisnes kamu. Okey, kamu kena jual sebulan sekurang-kurangnya 1000 botol. Jadi daripada situlah kita unit akan fikir macam mana nak dapat terjual 1000 botol ni. RM35 tu dah termasuk semua promosinya. Ya. Sebab dalam bisnes tu Haji, kita tak masukkan semua dalam tu. Kita pakai sistem pengiraan overhead. Kalau kita masukkan gaji, kos marketing semua ni, kos dia akan jadi terlalu mahal. Tak boleh nak jual. Jadi kita kena main volume system. Lagi senang, pakai volume, pakai overhead, cara pengiraan overhead, semua usahawan pakai macam tu. Dan itu yang usahawan tak nak kita belajar. Sebab takut melahirkan pesaing baru. Sekarang ni kita bercakap tak ada. Ya. Kalau perkhidmatan, Sama juga. Perkhidmatan, pelancongan katakan. okey, kalau servis dia bermula dengan 400%. Maka untuk servis adalah 400%. Contohnya macam anak-anak kita yang buat spa ataupun urutan refleksologi ataupun servis tersebut ataupun produk tersebut tak ada dalam pasaran, kita buat dia punya markup dia 400%. Kalau sekiranya ada professional certificate dan ada experience, dia markup dia 700%. Niaga aircon macam mana? Kalau niaga aircon dia 400%. Macam di Politeknik Umar, kalau landscape minimum 400%. Selalunya 700%. Kalau kebanyakan speaker, kita pasal produk sabun gitu. Tak nak, jangan speaker begitu tentang package bantuan, servis aircon, Ya. jual kontraktor rumah. Jangan. Dia cerita balik-balik, dia habis Diskon, kosmetik, lipstick. tu je. Sekarang banyakkan speaker. Okey. Dia punya comparison tu mungkin berbeza. Kepada kita-kita ni ada soalan, lepas ni boleh ajukan kepada saya. Sekarang juga dan saya akan cuba jawab secara teknikal. Okey, right. Ni soal. Ya. Yang kuning tu apa? Yang kuning tu apa benda? Saya apa? Stokis. Stokis wajib dapat diskaun sekurang-kurangnya 50%. Mana boleh nak kita tu pasal stokis? Boleh, sebaiknya. Mana tinggal lah tu. Ya. Sangat dapat. Ya. Okey. Buat stokis. Untuk MOQ untuk stokis, okey. MOQ untuk setiap level sebenarnya kita menggunakan CFA 25 tu. Boleh stokis 40% pula. Ya. Ini adalah apa nama? Carta penuh sistem peruncitan. Ada. Ya. Ada pula 30%. Jadi kat situ contohnya kata macam stokis ya, Puan Eli ya. Kata 250 biji. Nampak CFA 25 kan? Jadi kan itu kan. Ejen 25. 25 botol. Jadi kalau kata macam ni ambil
ambil dah 25 kilo, sekali ambil dapat harga macam ni. Sebab bila CV 25 tu memanglah dengan calculation dapat cover semua overhead. CV 25. Kadang dia jadi 250, 2500. Kalau kek tadi tu berapa sebenarnya? Macam ni ya. Okey. Kek tadi. Ni. Kalau ini harga dia RM5, dia beli kos buat dia semua sekali. Okey, ini bila dia buat secara mass, kos dia campuran plastik ni semua, plastik ni 7 sen. Ya. Ini 7 sen. Ini dia punya kos tak boleh lebih pada RM2.54. Tak boleh lebih. Okey. Ya. Jadi Bau berapa nak ini. Ini kalau RM10 kau tak beli pula. ini kadang-kadang untuk F&B dia punya markup dia tak boleh setinggi produk yang macam kosmetik. Jadi tu kita beli mana? FMCG margin dia kecil tapi dia laju. Jadi selalunya ambil 20%. 20%. Dan produk shelf yang terbaik untuk boleh membolehkan produk-produk institusi kita masuk ke pasaran, dia mesti produk shelf dia shelf line dia minimum 6 bulan hingga setahun setengah. Dapat setahun setengah memang Aeon pun akan ambil. Itu dia. Nampak tutup. Tapi semua yang ada dia masalah. Nama dah ada. Ya. Dan untuk anak-anak kita, untuk memudahkan anak-anak kita meletup bisnes mereka, jangan terlalu fokuskan kepada nak memperkasakan brand. Sebab kita ada banyak tekanan modal, tekanan kemahiran online marketing. Jadi ajarlah mereka untuk menjadi OEM manufacturer, original equipment manufacturing, iaitu dia menjadi peluang kepada 10 jenis kek buah jenama yang berlainan tapi satu resepi. Jadi bila contohnya kata A nak buat kek brand dia sendiri, dia pergi dekat KKC buat kek, dia tak order satu, dia tak order dua, betul tak? 1000 paket. Daripada Selangor nak buat kek buah yang sama, pergi kat KK balik 1000 paket. Daripada Johor datang ke KK balik, saya nak buat produk brand saya sendiri, 1000 paket. Jadi kita tak boleh jual satu. Kita pandai dalam industri jadi macam nak dapat orang beli. boleh tu. Iaitu saya mencadangkan kepada Tuan Haji, setiap 4 bulan JPPKK bahagian usahawanan menyediakan business matching untuk produk-produk daripada polisisi seluruh Malaysia. Business matching. Jadi Saya concern kalau FMP, saya concern about rasa. Ya. Texture dia, rasa. okey. Kalau rasa tu tak sedap macam mana? Okey, rasa subjektif Tuan Haji. Kek tu masuk mulut tu dah memang dah tak. Okey. Banyak yang buat kek daripada kolej sebagai hadiah kan. Adik-adik. Nak dapat mulut tu dah berorang dah ke mana? Okey, saya suka soalan mudah tu. Kita tak boleh puaskan hati semua orang tentang kualiti produk sesuatu produk. Jadi Tuan Haji, bila dia dah masuk ke tempat yang tempat Aeon, orang beli disebabkan orang nak beli. Bila orang rasa, oh, kenapa rasa macam ni? Ini dah rasa benda yang high class. Betul Tuan Haji? Betul. Sebab ada saya cakap berdasarkan pengalaman saya supply barang dekat KLCC selama tak lama, 5 tahun. Saya punya saya tolong usahawan OKU daripada daerah Taiping, Aizatul Madian binti Maksum. Dia buat coklat chip, sumpah tak sedap. Betul. Tapi saya buktikan di sini adalah saya tempah ni, plastik ni masuk 2 keping RM5. Jual di kios dekat Ramli Mall, nak naik eskalator. Orang beli dah pula. Jual RM2 kat Taiping, orang tak beli. Rasa memang tak sedap, tapi sebab nak tolong usahawan dari sini. Kita beli disebabkan rupa. Contohnya macam saya. Tak beli sebab berapa sekali tu je, saya tak bagi dah. Betul. Betul. Tapi Gen Z sekarang berdasarkan international decoding untuk consumer behavior, Gen Z membeli bukan disebabkan kualiti tetapi status. Dan mereka akan tetap beli. Dia orang tak reti minum Starbucks, tak ada minum espresso, tapi sebab dia nampak kelas. Jadi Starbucks sedap. Tapi Starbucks dia sedap.
Betul. Ada lah beberapa elit jam kita kena buat Betul. Tapi kopi Starbucks ambil daripada Indonesia yang tak begitu kualiti sangat pun. Tetapi Starbucks invest kepada packaging supaya nampak wow. Lorong Bidara yang saya bantu sebuah institusi untuk masuk SME Bank lagi di Swiss Channel. Formula yang sama, bila diubah label, dia tak menjadi RM15, dia menjadi RM25. Jual di mana? Airport import. Orang Singapura beli. Sebabnya apa? Cukup mahal untuk meyakinkan. Yang beli lagi, repeat. Betul. Okay? Macam ni kan? Jadi harga ni berapa? Kalau ini ikut ni, Kalau kek dah kek lah, kek. kalau kek macam ni tadi, kita berapa? ikut dengan persentage sekali je. Kalau ini contohnya harga jualan, harga pasaran RM10, harga stokis mesti sekurang-kurangnya RM5. Kalau harga ejen mesti sekurang-kurangnya RM7. Kalau dropship, dia dapat komisen RM2 saja. Ini dia punya formula asas dia. Daripada situlah kita nak kira lebih ataupun kira kurang. Semua berpegang pada ni. Okay, next. Apa? Stokis. Okay, next. Next. Okay. Ini contoh dia ni. Kalau harga produk, harga pasaran, harga pelanggan RM10, harga dropship dia dapat RM8. Harga ejen mesti sekurang-kurangnya RM7. Harga stokis mesti RM5. Mini stokis RM6. Harga cawangan RM4. Harga kos kita seelok-eloknya RM2.5. Sebab tu bila kita nak buat produk, kita kena ikut 7 formula tadi. Baru dia boleh dikomersialkan. Kalau kita tak ikut formula 7 tadi tu, produk tu boleh buat, tetapi kita tak boleh pakai banyak channel dan susah. Harga dia akan jadi mahal. Macam ni ya. Ini freshener spray yang 100% organik ya. Saya just share. Okey. Saya spray dan saya jilat. Dia boleh hilangkan bau. Jadi ini kosnya hanyalah RM2.10 sekali dengan botol. Campur label RM2.20. Harga jual RM25. Macam mana boleh jadi murah? Sebab dia menggunakan buah-buah yang terbuang daripada pasar. Dan bunga-bunga yang lebih daripada 36 jam, yang floris-floris ni dah tak beza. So kita beli. Sekarang boleh beli. Jadi bahan mentah boleh dikawal. Dan mudah dapat. Okay, next. Okay, ni apa nama, saya ada sumbang sikit kepada kerajaan Negeri Selangor untuk membantu usahawan hijrah. Usahawan hijrah di Selangor dia dapat